Nama saya Nova Hana binti Rizwan dengan matrik number 2222264 from Islamic University Malaysia. The reason I'm doing this session is to do a virtual dakwah for assignment for subject UNGS, which is ethics and in Islam. So before we start into our topic, can you share to me about your understanding of ethics? So, can listen up? Yeah. So, myself, Kavisha Nair from Team Malaysia Faham, 30th student. So, thank you for pushing me for this. So, for me, ethica and morality is something that is very important for all the human being because it has a root for everyone to be not involved in bad ways, and it also help a human being to live a very good life as well. So for me, I think ethics and morality is very important for every human being. So, respecting ethics in Islam means adab. So, adab ni satu sifat yang mana ia ada dan muncul secara semula jadi dalam seseorang. Tapi dalam Islam ni, etik ni, it is tingkah laku yang baik yang mana ianya dituntut dalam Al-Quran, which is our kitab, Muslim kitab. And in Islam ni, doing good deeds is a way for a Muslim for them to get untuk dekatkan seorang Muslim ni dengan Tuhan. And it is one way for us to tingkatkan our spiritual need. And one example of doing good things is when we do good things, we have our niat, which is kita niat, and it is niat tu sepatutnya secara ikhlas. Ikhlas ni macam kita buat benda tu tanpa mengharapkan pandangan or balasan daripada manusia, tapi kita ikhlas ni dia macam kita buat satu benda tu untuk dapat redha ataupun pahala daripada kita punya Tuhan. Bukan sebab nak menunjuk yang kita ni baik ke, yang kita ni hebat ke apa ke orang. So ikhlas ni dia berpunca daripada hati. So we move on to our topic, which is I choose ethics to parents. So as we know, parent ni is person that membesarkan dan mendidik kita. So I'm not denying that other religion also titik beratkan their people to buat baik kat ibu bapa. But what I want to highlight in this session is I want to explain how we in Islam, we as a Muslim, do follow follow the guideline of from Islam itself to do good for our parents. Macam yang kita tahu lah, anak-anak ni kena buat baik dekat ibu bapa. So, and kita kena hargai dalam pengorbanan ibu bapa lah sebab diorang kan dah membesarkan kita apa semua. Also in our kitab, which is Al-Quran, juga ada banyak ayat yang mana dia menyuruh kita, anak-anak ni untuk berbuat baik kepada ibu bapa. One of the verses from Quran itself, Allah berfirman, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa. Surah 46 verses 15. So dekat sini macam mana nak buat baik dekat ibu bapa kan? So in Islam itself, first thing first yang cara untuk kita buat baik dekat ibu bapa ialah kita bertutur dengan sopan santun, which is we all know that ibu bapa ni is yang membesarkan kita. So dekat situ kita kena tunjukkan akhlak kita yang baik sebagai tanda hormat dan tanda yang mak ayah kita ni telah membesarkan kita dengan sebetul-betulnya. Dalam Islam juga, dalam agama lain pun macam kata kalau dahaga dekat mak ayah ni satu dosa yang besar kan. Dalam satu surah dalam Al-Quran juga our God dah perintahkan supaya Muslim tidak menyembah selain daripada Allah dan hendaklah berbuat santun terhadap kedua-dua orang tua mereka. Dan jika salah seorang daripada mereka telah tua ataupun kedua-dua orangnya telah tua, jangan kita bercakap dan jangan suka menggertak. Sebaliknya kita cakap dengan sopan santun. Second thing is kita kena taat setiap suruhan ibu bapa kita, which is memang satu tanggungjawab kita untuk
turut segala suruhan ibu bapa, and tu cara untuk kita hormat mak ayah kita kan. Mungkin kadang-kadang benda yang mak ayah kita minta kita buat tu kita rasa sukar nak buat. Macam kadang kalau macam kita tengah mandi ke, kita tengah main game ke, mak ayah suruh, mak ayah minta tolong buat itu, buat ini. Tapi macam kadang dalam hati tu kan macam alah malas ke nak buat kan. Tapi kita as anak kena macam usahalah untuk tolong mak ayah tu. Even benda yang kecil kan. So sebab itu salah satu cara untuk kita balas jasa mereka dekat kita. Kalau kita tak mampu juga untuk buat macam kita seberat permintaan mak ayah kita tu, boleh je kita tolak. Tapi dengan cara yang sopan santun. Then the last thing I want to highlight is nak berbuat baik dengan ibu bapa bila ibu bapa kita dah dalam Islam pun ada cara tersendiri untuk kita berbuat baik kepada ibu bapa even bila diorang dah meninggal. Mesti kita buat baik macam kita menderma ke, kita bersedekah tapi atas nama mak ayah. Macam kita derma dekat rumah anak yatim tapi atas kita niat kita tu untuk kita bagi pahala dekat mak ayah kita tu. Also one another thing that kita boleh buat is maybe kita boleh buat baik dekat orang-orang yang dekat dengan mak ayah kita macam mak saudara, ayah saudara, or kawan-kawan mak ayah sebagai satu tanda untuk kita teruskan adab-adab yang mak ayah kita dah ajar dekat kita. Dan so far the conclusion is sejahat mana pun kita dekat luar dengan kawan-kawan ke dengan siapa-siapa ke lah kan. Tapi di sini jangan lupa untuk berbuat baik dekat mak ayah. I think that's from me. Do you have anything to share about ethics to parents in your religion or? So thank you for sharing. Tapi saya juga nak share juga daripada pihak saya lah. Daripada apa yang saya dapat apa yang saya dapat konklusikan daripada awak, semua agama dia menyuruh kita untuk sentiasa berbuat baik, tak kisah ahli keluarga atau sesiapa pun, tapi berbuat baik. So kebanyakannya adalah sama. Bukan kebanyakan, saya boleh kata semua adalah sama walaupun dari pihak penganut agama Hindu. Saya nak juga berkongsilah sedikit ya. Jadi dari dalam agama Hindu kami menyuruh semua perkara ini sebagai picu dharma, iaitu etika terhadap ibu bapa. So sebagai penganut Hindu kami sentiasa tertakluk kepada dharma, iaitu sesuatu yang kami perlu membayar dan semasa ataupun selepas kehidupan di muka bumi. Jadi dharma juga adalah bergantung kepada kesalahan-kesalahan yang kami buat di muka bumi yang perlu dijawab kemudian. Dan juga kami juga percaya tentang kehidupan selepas mati dan juga kelahiran selepas mati. Itu semua tertakluk kepada picu dharma kami di kelahiran sekarang ini. So ibu bapa adalah anggota-anggota yang sangat penting untuk kami sentiasa bertakluk dan sentiasa menjaga mereka supaya sebab kami bukan semasa hidup sahaja tapi selepas mereka tiada pun restu mereka sangatlah penting dan kami sangatlah kami sangat pentingkan walaupun mereka tak ada. Sebab kami sentiasa perlu membuat perkhidmatan iaitu seva. Seva itu adalah perkhidmatan terhadap ibu bapa yang dibuat oleh anak-anak secara fizikal semasa mereka ada dan secara spiritual semasa mereka tak ada, iaitu setiap tahun kami akan ada satu hari iaitu Mahashivaratri. Malam itu kami akan berada dalam berpuasa dan juga kami akan menyalakan pelita di kuil-kuil yang tertentu sebagai tanda untuk kerestuan lah daripada kita sebab walaupun mereka tak ada, kami anggap mereka setara dengan Tuhan lah. Kami ni lagi pentingkan bukan masa mereka ada je kami tak tahu, tapi selepas mereka tiada kami sangatlah teliti apa yang kami buat. Saya cakap menyalakan pelita, berpuasa itu sangatlah penting untuk kami sentiasa dapat restu walaupun sudah berlama mereka tinggal. Jadi sebagai konklusinya saya boleh kata bukan sahaja teks-teks agama boleh membentuk seseorang itu, tapi ajaran daripada ibu bapa sendiri pun sangatlah penting. Saya rasa
Itu saja dari saya. Terima kasih